Ceria selalu. Selamat kita apa khabar Malaysia hari ini membuka tirai. Sekali lagi saya Nur Salihah Azmi bersama rakan setugas. Saya Pasha Rahim dan seperti biasa kita akan bersiaran secara langsung dari Wisma Bernama selama 1 jam sehingga jam 10 pagi. Pastikan setia bersama kami. Kita akan kongsikan pelbagai berita yang terkini dan juga pengisian-pengisian yang pada saya hari ini agak penting juga memandangkan minggu ini kita akan menyambut sambutan Maulidur Rasul. Hari ini antara tetamu jemputan kita akan bercakap mengenai menghayati semangat dan juga falsafah Rasulullah SAW dan juga satu kes yang rasanya sering kali berlaku walaupun dah berkali-kali dinasihatkan ataupun diberi amaran dan sebagainya mengenai kes-kes scammer. Ya, betul. Bila bercakap tentang kes-kes scammer dan juga scamming ini, pastinya ianya berevolusi pelbagai cara yang dilakukan. Jadi kita semua sentiasa perlu berwaspada supaya tidak terjerat. Jadi hari ini kita harapkan topik yang kita bawakan kepada anda dapat memberikan manfaat dan juga perkongsian untuk kita semua beringat. Saya memberi peringatan kepada diri saya, kepada Pasha dan kepada semua anda yang menonton kami di Apa Khabar Malaysia. Dan seperti biasa, kita tahu juga Pasha, yang best sekarang Sukan Asia yang sedang berlangsung. Betul tu Salihah. Jadi setakat ini kontingen Malaysia belum lagi memenangi apa-apa pingat emas. Namun begitu kita mengharapkan satu pingat emas daripada skuad e-games kita yang akan memasuki perlawanan final pada hari ini, Salihah. Ya, dan hari ini adalah hari ketiga di Sukan Asia ke-19 yang berlaku di Hangzhou, China. Dan walaupun kita belum mendapat sebarang pingat, saya optimis dan positif dan kita harapkan semoga maju jaya kepada semua atlet yang terlibat di sana. Dan pagi ini kita nak berkongsi di portalbernama.com juga. Apa dia, Salihah? Okey, yang pertama sekali satu petikan berita daripada portalbernama.com berkenaan dengan dakwaan pemberi rasuah. Jadi setakat ini sejumlah 240 pemberi rasuah telah pun dituduh di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 iaitu Akta 694 dari 2019 sehingga kini. Ini diberitahu di Dewan Negara oleh Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Ram Kapal Singh. Dan beliau berkata daripada jumlah itu seramai 29 pemberi rasuah dituduh di bawah Seksyen 16-B manakala 211 di bawah Seksyen 17-B Akta berkenaan. 86 individu pemberi rasuah didapati bersalah mengikut peruntukan kedua-dua seksyen itu. Dan beliau juga berkata berdasarkan kelaziman kes yang direkodkan hanya satu pihak antara pemberi atau penerima rasuah yang dikenakan hukuman kerana tiada pihak ketiga yang tampil memberi bukti dan juga keterangan di atas kesalahan pihak terlibat. Sementara itu juga Ram Kapal berkata kerajaan juga sedang mengkaji dan meneliti keperluan untuk menubuhkan satu suruhanjaya undang-undang ataupun Law Reform Commission bagi memastikan keberkesanan proses penyemakan dan pembaharuan undang-undang. Jadi ini antara yang dilakukan oleh negara untuk memastikan orang kata pemberian dan juga penerimaan rasuah ini dapat dibendung di dalam negara kerana ia merupakan satu jenayah dan kalau boleh apa-apa yang kita lakukan dengan jujur. Dan apa-apa pun sekali rasuah itu sebenarnya tidaklah merupakan satu yang baik untuk anda dan juga untuk negara sebenarnya. Supaya kita sentiasa beringat rasuah itu adalah seperti virus di mana ia memberikan impak dan kesan buruk bukan sahaja kepada organisasi tetapi secara generalnya kepada seluruh masyarakat kita juga. Dan seterusnya juga seperti biasa ada lagi petikan perkembangan semasa di portalbernama.com dan kali ini berita yang baik berkenaan tentang dana pelaburan yang melibatkan industri digital dan juga teknologi. Di antara perinciannya berkenaan tentang itu, Malaysia memperoleh komitmen pelaburan berjumlah 37.4 bilion. Saya kira ini satu jumlah pelaburan yang dianggap agak luar biasa daripada yang sebelumnya itu. Tahniah kita ucapkan kepada Menteri Komunikasi dan juga Digital
iaitu Fahmi Fadzil yang bawakan juga pelaburan ini. Jadi ini memberikan manfaat dan juga supaya dilakukan ataupun diberikan peluang kepada semua orang pemain industri termasuk di dalam industri teknologi dan juga digital. Malaysia memperoleh komitmen pelaburan berjumlah lebih 37.4 bilion pelbagai sektor teknologi dan juga digital setakat Ogos 2023. Yang ini bakal mewujudkan sekurang-kurangnya 15,895 peluang pekerjaan bernilai tinggi, kata Menteri Komunikasi iaitu Fahmi Fadzil. Beliau berkata pencapaian luar biasa ini seperti saya katakan tadi, ini adalah satu pelaburan jumlahnya yang agak tinggi dan banyak, pastinya memberikan peluang lebih banyak lagi kepada lebih pemain industri teknologi dan juga digital. Beliau berkata baru-baru ini saja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyaksikan majlis menandatangani 3 memorandum persefahaman MOU bernilai 19.84 bilion antara syarikat Malaysia dan China yang mengukuhkan lagi kedudukan Malaysia sebagai destinasi menarik untuk pelaburan. Ini MDX 2023 yang diterajui oleh Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC merupakan inisiatif utama di bawah kata PMD yang bertujuan untuk menjadikan Malaysia sebagai negara digital utama di rantau ASEAN. Dan bagi saya dan kiranya saya, pelaburan yang banyak ini pastinya memberikan peluang untuk lebih banyak projek yang berprestij dan juga memberikan impak dan juga pandangan positif negara luar untuk negara Malaysia kita. Jadi pastinya diharapkan ianya memberikan manfaat. Pelaburan yang kita mendengar jumlahnya adalah bilion, tapi yang pastinya perlulah manfaat ini digunakan bersama dan kita tahu bagaimana ini untuk dichannelkan, untuk disalurkan pelaburan ini, Pasha. Baik, yang pentingnya untuk lebih berita lebih lanjut lagi anda boleh layari portal bernama.com dan juga kepada anda di luar sana yang ingin kongsikan apa-apa pun hebahan kepada kami boleh emailkan ke akmbernama.tv@gmail.com. Baik, seterusnya Salihah. Macam biasa, kita kalau ada apa-apa perancangan selepas ini kita nak keluar ke mana-mana kita kena tahu juga. Betul. Kita sebut kita nak keluar, memang kita nak keluar selepas ini. Jadi bukan saja untuk kita sebagai panduan dan buat anda semua penonton tersayang Apa Khabar Malaysia. Kita nak jengah dahulu ramalan cuaca dan selepas itu bersama rakan setugas Elena Pahlavi di Bilik Berita. Silakan. Selamat pagi dari Bilik Berita bersama saya, Herlina Pahlavi. Malaysia tidak mengiktiraf atau melayan sebarang tuntutan remeh yang dibuat oleh mana-mana pihak termasuk sekumpulan individu yang mendakwa sebagai waris Sultan Sulu ke atas Sabah. Tegas Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, Sabah telah diiktiraf oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan Komuniti Antarabangsa sebagai sebahagian daripada Malaysia sejak penubuhan persekutuan itu pada 16 September 1963. Meskipun penghakiman bersejarah yang dibuat oleh mahkamah di Perancis dan Belanda sebelum ini berkaitan tuntutan kumpulan Sulu memihak kepada Malaysia, negara masih berdepan pertempuran dari segi perundangan merentasi pelbagai bidang kuasa di beberapa negara dalam usahanya untuk membatalkan pengiktirafan dan penguatkuasaan award akhir timbang tara dalam kes itu. Ujarnya, semua tindakan ini telah mengorbankan sumber dana yang boleh digunakan bagi menyokong perkembangan sosioekonomi di Malaysia. Datuk Seri Dr. Zamri juga berkata apa yang lebih menjengkelkan susulan pemberian award akhir itu ialah hakikat bahawa nasib Malaysia masih diputuskan oleh individu yang tidak mempunyai kaitan dengan rantau Asia Tenggara. Beliau berkata ketika norma, nilai dan amalan biasa semakin menjadi taruhan, semua pihak tidak boleh berdiam diri menyaksikan penyalahgunaan proses timbang tara yang berlaku di depan mata.
Malaysia mengakui kepentingan timbangtara sebagai sebahagian daripada resolusi pertikaian alternatif peranan institusi timbangtara antarabangsa dan prosesnya dalam menyelesaikan isu-isu yang rumit. Sebuah premis pembuatan bahan berasaskan plastik di Taman Tan Sri Yaakob Johor Bahru Johor disiasat selepas disyaki gagal mematuhi peraturan penginapan bagi 325 pekerja asing di kilang itu. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Kementerian Sumber Manusia Muhammad Asri Abdul Wahab berkata syarikat tersebut dikesan hanya menyediakan 5 ruangan penginapan di kawasan stor penyimpanan bagi menempatkan kira-kira 65 pekerja. Muhammad Asri berkata, menerusi operasi penguatkuasaan khas bersepadu yang dijalankan bersama Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dan Polis Diraja Malaysia PDRM, majikan tersebut juga dikesan telah melanggar beberapa hak asasi pekerja sejak 2021. Sebab nampak tadi tu macam tempat tu agak tersembunyi. Macam satu bilik tu anggaran berapa ramai pekerja dia kalau saya tengok tadi, kalau ukuran tu besar tu boleh isi dalam 6 orang. Sebab apa? Ukuran dia 3.0 meter persegi untuk seorang. So kita akan ukur, tapi kalau kita masuk je tu kita dah nampak kesalahan-kesalahan yang jelas. Tidak ada loker berkunci, tidak ada katil, bakul sampah tidak ada, untuk mereka riadah, berehat, tempat makan, dapur, semua benda tu. Sehubungan itu, pihaknya telah membuka kertas siasatan dan kenyataan pekerja turut diambil bagi mengenal pasti kesalahan-kesalahan majikan. Jelas beliau tindakan penguatkuasaan akan diambil terhadap majikan mengikut Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990 Pindaan 2019 atau Akta 446. Sejak Januari lalu, KSM telah membuka 326 kertas siasatan dan 187 daripadanya telah dikenakan tindakan kompaun berjumlah 1.9 juta ringgit. Perkembangan PRK Pelangai. Calon BN Dato' Amiza Abu Adam bertekad untuk meningkatkan akses dan tahap pendidikan masyarakat orang asli di Dun Pelangai jika diberikan mandat oleh rakyat di kawasan itu. Dalam tadi saya bertanya dengan beberapa, saya tengok anak muda, tanya umurnya 15, ada yang 14 dan mereka tanyakan ada yang kurang mendapat pendidikan. Bukan tidak ada pendidikan tapi namun kurang. Yang ini saya nak tekankan supaya saya punya dikatakan hasrat saya untuk menjadikan pendidikan ini ditambah nilaikan lagi supaya pendidikan menjadi asas kepada masyarakat UI di sini. Tambah beliau, Kerajaan Pahang tidak pernah meminggirkan keperluan masyarakat orang asli dan sentiasa berusaha meningkatkan taraf hidup mereka setanding kaum lain di negara ini. Sebelum ini, Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, kerajaan negeri memperuntukkan 12.32 juta ringgit pada tahun ini bagi meningkatkan taraf kehidupan komuniti orang asli dalam pelbagai aspek di Pahang. Sekian dari Bilik Berita, salam hormat. Ya, baik, terima kasih terus setia bersama dengan kami di program Khabar Malaysia dan seperti biasa tadi saya dah kongsikan di awal rancangan, kita suka untuk berkongsi tentang perkembangan semasa Sukan Asia yang ke-19 yang sedang berlangsung hari ini adalah hari ketiga sudah. Jadi secara keseluruhannya lebih 11,000 atlet termasuk petugas dan juga yang menjaganya 17,000 Pasha. Semuanya berkampung di sana. Jadi kita harapkan juga banyak lagi ataupun prestasi-prestasi yang lebih baik ataupun pingat yang akan muncul mungkin. Apa-apa pun bagi peminat-peminat sukan negara Malaysia, pastikan anda memberikan sokongan kepada atlet-atlet negara yang pastinya telah pun kata bertumpus lumus dan juga di Sukan Asia ini akan memberikan yang terbaik demi mengharumkan nama negara. Ya, dan ini adalah sedikit perkembangan mengenai pelayar negara iaitu Nur Shazrin Muhammad Latif yang katanya sudah berada di landasan tepat untuk merangkul pingat emas pertamanya di Sukan Asia apabila terus mengungguli acara ILCA 6 wanita di pusat pelayaran Ningbo Zianshan lebih kurang 170 km dari Hangzhou. Jadi ini dah sudah berada di landasan yang tepat
kuat. Jadi kita harapkan ada kilauan emas mungkin muncul tak lama lagi mungkin. Betul Sahaya. Tadi di awal rancangan saya ada sebutkan tentang skuad sukan negara kita sebenarnya walaupun buat masa sekarang ni belum lagi secara sah Malaysia memenangi apa-apa pingat, walau bagaimanapun skuad sukan kita sebenarnya sudah ada satu pingat dalam genggaman. Sama ada pingat emas ataupun pingat perak, kita kena tunggu sehingga jam 7 malam ini kerana mereka akan menentang skuad dari negara China yang telah pun menewaskan Thailand pada malam ini. Satu persaingan yang agak sengit kiranya kerana ini juga merupakan kali pertama sukan dipertandingkan dalam Sukan Asia selepas pada tahun 2018 di Sukan Asia di Indonesia. Sukan itu hanyalah merupakan satu sukan demonstrasi. Jadi ini sebenarnya kita boleh kirakan satu perkembangan yang baik, terutamanya sekali untuk anak-anak muda zaman sekarang yang mungkin berkecimpung dalam bidang sukan ni. Kita dah ada satu platform di mana sukan itu boleh menjadi satu masa depan yang cerah untuk pemain-pemain sukan negara. Ya, itu adalah sedikit huraian ataupun perkembangan yang kita kongsikan bersama dengan anda. Untuk lebih lagi bingkisan dan maklumat selanjutnya, kita ingin bersama dengan wartawan kita iaitu Nazrin Arif dan juga Vignes Waran untuk laporan bersama wartawan bernama di Hangzhou, China. Silakan. Konsep baru disajikan di Pusat Sukan Olimpik Hangzhou itu seiring dengan ikrar tuan rumah untuk menjadi Sukan Asia pertama yang neutral karbon dan menggunakan tenaga hijau. Sukan Asia edisi ke-19 itu dirasmikan Presiden China Xi Jinping setahun selepas ditangguhkan akibat pandemik COVID-19. Ia mencatat sejarah sebagai Sukan Asia dengan penyertaan terbesar iaitu 11,831 atlet dari 45 negara, lebih daripada 11,000 yang bertanding di Sukan Olimpik Tokyo 2020 dan kira-kira 10,500 atlet untuk Sukan Olimpik Paris 2024. Perbarisan 45 kontingen negara yang bertanding bermula selepas bendera negara tuan rumah dibawa masuk dan lagu kebangsaan negara tembok besar itu berkumandang. Afghanistan muncul kontingen pertama memasuki stadium menurut turutan abjad dan seperti dijangka, perbarisan masuk kontingen China menerima sorakan gemuruh daripada penonton. Malaysia yang menyertai tamasya itu buat kali ke-18 berturut-turut berarak di giliran ke-22, diketuai Ketua Kontingen Datuk Chong Kim Fat dan bendera jalur gemilang dibawa bersama gandingan pelumba berbasikal trek Muhammad Shah Firdaus Sahrom dan pemain squash Esiva Sangari. Dibarisi 50 atlet dan pegawai, kontingen Malaysia segak bergaya dengan blazer berwarna biru gelap, seluar kaki dan tali leher merah dengan mereka turut menerima sorakan daripada penonton. Malaysia diwakili 288 atlet merangkumi 188 lelaki dan 100 wanita dan akan menyertai 22 daripada 40 sukan dengan sasaran 27 pingat. 481 acara daripada 40 sukan dipertandingkan di 54 venue dalam edisi kali ini yang kebanyakannya berlangsung di Hangzhou dan 5 lagi bandaraya Ningbo, Wenzhou, Huzhou, Shaoxing dan Jinhua yang menjadi tuan rumah bersama. Wah, kita boleh lihat kemeriahan acara pembukaan Sukan Asia di Hangzhou, China. Sebenarnya selain daripada salah satu perkara yang saya selalu lihat bila kita tengok persembahan pembukaan Sukan-Sukan Asia, Sukan Commonwealth, apa acara sukan sekalipun, selain daripada persembahan-persembahan yang telah pun disediakan, saya suka tengok kontingen-kontingen negara yang terlibat. Dan pemakaian mereka, apa yang mereka pakai. Selalunya setiap negara itu ada memakai pakaian-pakaian tradisional daripada negara mereka masing-masing. Sebenarnya itu antara perkara yang sangat menariklah untuk saya. Suka sangat tengok. Dan kalau kita lihat kontingen Malaysia tadi kan, cantik, segak betul dalam pakaian seluar dan juga jaket blazer mereka mewakili negara. Ya, kita nampak semangatnya kibaran jalur gemilang yang dibawakan oleh kontingen negara Malaysia kita untuk Sukan Asia yang ke-19 ini. Sekali lagi kita doakan dan kita ucapkan selamat maju jaya untuk sasaran 27 pingat kabarnya. Tapi tak apa, walaupun seberapa banyak orang kata sasaran pingat, yang pastinya semangat juang dan juga usaha gigih yang ditunjukkan oleh kontingen negara Malaysia itu juga patut dipuji dan kita semua sama-sama doakan mereka berikan yang terbaik untuk Sukan Asia yang ke-19 ini, Pasha. Betul Salia. Okey, kita nak teruskan dengan topik kita pada hari ini. Di awal rancangan tadi kita dah kongsi sedikit. Hari ini kita bercakap mengenai menghayati semangat dan juga falsafah
Maulidur Rasul itu sendiri, kerana hari Khamis kalau tak salah saya kita akan menyambut Maulidur Rasul, dan bersama kami pada hari ini tetamu jemputan di Apa Khabar Malaysia, Encik Zahrul Lail Zainal, merupakan pengarah bahagian keurusetiaan dan juga hubungan luar dari JAKIM. Assalamualaikum, terima kasih kerana sudi bersama kita pada pagi ini. Kita nak bercakap sedikit mengenai peristiwa Maulidur Rasul itu sendiri dan bagaimana kita boleh menghayati dan juga lebih mendalami Maulidur Rasul, sambutan Maulidur Rasul itu. Mungkin Encik Zahrul boleh mulakan dengan menceritakan serba sedikit peristiwa di sebalik hari Maulidur Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Fasa dan Salihah, terima kasih mengundang saya atau JAKIM pada rancangan Apa Khabar Malaysia pagi ini di TV Bernama berkaitan dengan apa tadi, apakah peristiwa sebalik Maulidur Rasul ini. Memanglah kita tidak nafikan peristiwa kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Untuk peristiwa Maulidur Rasul ini adalah mengingati kelahiran baginda Rasulullah SAW yang melebihi 1445 Hijrah yang lalu. Dan di Malaysia memang kita, dan juga mungkin di seluruh dunia, sambutan Maulidur Rasul ini disambut sama ada secara besar-besaran ataupun secara di kampung atau di daerah, negeri dan peringkat kebangsaan. Jadi untuk di JAKIM ni kita akan merayakan majlis ini pada hari Khamis ni secara kebangsaan lah pada 28 September. Jadi kelahiran Nabi akhir zaman ni diutus kepada masyarakat Arab ketika itu ialah padanya terdapat qudwah hasanah, ikutan menjadi tauladan hingga ke hari ini, di mana kita dalam rukun iman pun hendaklah patuh kepada Allah dan Rasul, kan? Jadi bersesuaian dengan Nabi kita, Nabi paling mulia, Nabi besar kita, memang kita rayakan setiap tahun. Tetapi tahun inilah yang pertama kali kita buat setelah pandemik COVID 2 tahun lebih kita tidak dapat merayakan secara resmi atau besar. Jadi tahun ini selepas pandemik kita dapat kembali merayakan peringkat kebangsaan secara ada perarakan secara agak besar lah di PICC Putrajaya kali ini. Sebelum itu masa zaman pandemik kita hanya merayakan membuat majlis ini kecil-kecil dan saja secara tertutup di masjid-masjid. Jadi selepas pandemik ni lah kita pada tahun kali ini kita buat sambung balik seperti sedia kala. Sebelum ini kita menyambutnya secara menyeluruh lah. Okey, Tuan Zahrul, kita tahu untuk sambutan Maulidur Rasul di Malaysia tahun 2023 bersama dengan 1445 Hijriah ini temanya adalah perpaduan teras kerajaan Madani. Jadi bagaimana untuk tahun ini kita ingin memperingati dan menghayati maksud pengertian Maulidur Rasul itu, Tuan Zahrul, silakan. Tuan Madani itu tema ini bertepatan lah pada sekarang ini. Kebanyakan kita relatekan Madani. Jadi untuk sambutan Rasul kita juga perpaduan ini amat penting ditekankan kerana di Malaysia ini masih lagi kita perlukan perpaduan yang lebih mantap. Perpaduan itu masih jadi isu dan kita akan mantapkan lagi supaya menjadi satu masyarakat Malaysia yang bersatu padu. Jadi Islam itu membawa pendekatan perpaduan untuk semua kaum dan semua agama untuk kesejahteraan negara. Tuan Zahrul, kita nak tanya juga bila kita bercakap mengenai tema perpaduan itu sendiri, terutama sekali lah dalam kita ingin menyemarakkan lagi semangat Malaysia Madani itu juga, mungkin Tuan Zahrul boleh kongsikan bagaimana Rasulullah sendiri pada zaman beliau cuba untuk mengeratkan antara satu sama lain dengan orang kata komuniti dan masyarakat di waktu itu. Itu kita belajar sejarah dulu. Rasulullah ini memanglah salah tokoh perpaduan, terutama perpaduan masyarakat Ansar dan juga masyarakat Mekah, kan, kaum Muhajirin dan Ansar. Jadi mereka dapat Islam itu berkembang dengan baik, maka perpaduan itu teguh pada kecemerlangan Islam. Setelah Rasulullah dapat membina satu kerajaan Islam selepas menyatukan kaum Ansar dan Muhajirin. Jadi maksudnya situ memberi message atau gambaran
perpaduan itu ditekankan oleh Rasulullah itu sendiri. Sehinggalah zaman kita sekarang ini. Untuk kesejahteraan dan kemakmuran negara kita. Jadi saya kira semangat perpaduan itu sudah dimulakan walaupun juga di zaman Rasulullah, baginda Rasulullah SAW, dan juga sehingga kini juga kerajaan Madani juga sentiasa memupuk semangat perpaduan Tuan Zahrul. Okay, baiklah, berkenaan tentang sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 2023 ini, mungkin Tuan nak kongsikan sedikit sedikit berkenaan tentang itu. Seperti saya pertama tadi, sambutan selepas pandemik ini adalah sambutan yang ada perarakan dan ada pertandingan. Jadi pada 28 September nanti, Khamis, bersamaan 12 Februari, insyaAllah akan diadakan di PICC, perarakan daripada bulatan ataupun kawasan Gemilang, dataran Gemilang sehinggalah ke Dewan PIC Putrajaya. Jadi ini bermula daripada 7.30 perarakan sampailah pukul 12. Perarakan itu lebih sejam lebih. Tempat pengisian ini di Dewan itu dengan kehadiran ke bawah Duli Muhammad Seri Putera Presiden Agung, Raja Permaisuri Agung, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan isteri, Timbalan Perdana Menteri, menteri-menteri, duta-duta asing, jemputan lain lah. Lebih kurang sambutan jemputan kita hampir 6,000. Dan kontingen kita ni akan berharap 115 kontingen dan melibatkan 3,700 orang ahli kontingen daripada 115. Mungkin tuan boleh kongsikan antara mungkin agensi-agensi ataupun jabatan-jabatan yang akan terlibat dalam sambutan ataupun acara sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun ini. Agensi terlibat semua kementerian jabatan lah yang ada, dan juga badan berkanun dan juga swasta serta badan uniform. Jadi dia adalah begitu hampir sekali, 1-2 hari lagi. Jadi bagaimana persiapan dan juga technicality-nya itu, bagian sudah bersedia atau bagaimana Tuan? Kita dah buat persediaan awal sebulan 2-3 bulan lepas, dan besok kita ada rehearsal penuh lah. Rehearsal penuh. Hari Rabu besok rehearsal penuh. Lepas tu hari kejadian tu kita akan mula daripada 6 pagi dah kita sedia untuk berbaris. Awal 6 pagi Tuan. Awal pagi tu Pasha. Betul. Pastinya sambutan ni mesti ada orang kata yang terlibat tu berasa orang kata excited, tak sabar untuk bersama-sama untuk menyertai dan dalam sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun ni. Mungkin Tuan boleh ceritakan sedikit daripada pihak JAKIM sendiri, macam mana perasaan atau gambaran perasaan staff ataupun dari JAKIM sendiri macam mana? Untuk soalan itu memanglah daripada Datuk KP, Menteri sendiri, Menteri Hal Agama, sehinggalah saya dan kami-kami semua terujalah lama tidak menyertai majlis yang dah dari 2 tahun lebih kerana pandemik. Jadi terasa terujalah. Kami pun sendiri berbaris juga untuk merasai nikmat berselawat, berbaris dan juga beramai-ramai. Mudah-mudahan besok cuaca baguslah ataupun cuaca tidak mendung, tidak hujan. Alright, baik. Untuk sambutan itu juga, apa sebenarnya program ataupun pengisian yang mungkin ditunggu-tunggu ataupun highlight utama sambutannya tu Tuan Zahrul? Macam mana? Ataupun pengisian yang paling utama. Pengisiannya dia ada pertama pengisian di Dewan itu, di mana yang tidak berbaris akan ada bicara santai duha. Yang itu yang masalah yang utamanya wanita lah yang kurang berbaris. Jadi di Dewan Plenary, Dewan Perdana PIC kita diisi dengan ni tadilah ceramah dan sebagainya lah. Ada ceramah juga dan juga tunjukkan artis, nasyid dan sebagainya. Pihak lelaki akan berbaris lah lebih kurang 1.3 km. Okey Tuan, kita nak sambung sedikit lagi untuk bercakap tentang sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan untuk tahun ini, tapi kita akan berhenti untuk berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Kembali.
Masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Baik, kita tadi dah cakap, kita bercakap mengenai tipu daya scammer ni di merata-rata dan bermacam-macam cara scammer ni, orang katakan taktik mereka menjadi, orang kata, lebih sophisticated. Kadang-kadang kita pun tak tahu website ataupun link-link yang dihantar itu seakan-akan website yang betul. Contohnya seperti website ataupun laman web bank, laman web social media dan sebagainya. Jadi hari ini untuk kita bercakap lebih lanjut mengenai bagaimana kita boleh lebih berwaspada atau lebih mengenali taktik ataupun tipu daya scammer ini, bersama kami pada hari ini adalah Encik Ahmad Faizal Zulkifli yang merupakan Ketua Pegawai Operasi Yayasan Digital Malaysia. Assalamualaikum, selamat datang ke Apa Khabar Malaysia. Okey, jadi sekarang ni memang bukanlah sekarang saja, perkara ini dah berlaku dah bertahun-tahun bersama-zaman dan setiap tahun ada sahaja kes-kes di mana orang tertipu dengan wang ringgit dan sebagainya. Jumlahnya bukan kecil, besar jumlahnya. Sebagai permulaan, kita nak tahu juga peranan Yayasan Digital Malaysia ni dalam isu menangani tipu daya scammer. Bagaimana Yayasan Digital Malaysia memainkan peranan dalam orang kata meningkatkan lagi kesedaran kepada orang awam berkenaan scams? Baik, terima kasih terutama kepada Apa Khabar Malaysia. Okey, dekat bernama. Okey, pertama sekali apabila bercerita berkenaan dengan pelibatan Yayasan Digital Malaysia dalam kempen memerangi ataupun jihad terhadap scammer ni, kami sekarang pun sedang menjalankan satu program ataupun kempen yang dinamakan Jom Digital. Jom Digital ni adalah kempen reach out direct kepada golongan sasar, terutama masyarakat, komuniti dan sebagainya. Cuma kaedah penyampaian kita buat lebih kepada engagement secara langsung. Berkonsepkan event yang mana di dalam program Jom Digital tu kita ada beberapa komponen, iaitu kempen keselamatan kesedaran cyber, tapi dia ada bracket anti-scam, tambah sikit. Kemudian kita ada digital ekonomi dan juga connectivity. Tetapi buat masa sekarang ni kita lebih fokus kepada keselamatan cyber dan juga kita kata anti-scam lah. Dan terbaru kita baru orang kata apa, dijemput untuk menyertai satu gabungan, iaitu gabungan anti-scam kebangsaan. Yang mana dalam tu ada beberapa entities daripada pihak kerajaan dan juga bukan kerajaan. Sebagai contoh ada PDRM, ada Bank Negara, MCMC dan sebagainya dalam gabungan tersebutlah. Untuk program Jom Digital pula, kita memang initiate program tu bersama-sama sebelum ni dengan Jabatan Penerangan, kemudian dengan MCMC, MDEC, dan kemudian kita ada juga bantuan ataupun kerjasama juga daripada Cyber Security Malaysia lah. Okey, so itu antara sebahagian pelibatan kita selain daripada orang kata apa, kempen promosi secara online atau offline tu memang kita keep on lah. Itu untuk peranan Yayasan Digital Malaysia. Cuma kaedah penyampaian kita mungkin sebelum ni orang buat macam bila kita buat talk dan sebagainya untuk engagement dengan masyarakat. Cuma kaedah penyampaian Jom Digital lebih kepada simulasi. Maksud simulasi ni, bila sometimes bila kita bercerita dengan orang, dia tak dapat gambarkan keadaan contoh sebenarnya bagaimana scam itu berlaku. Yes, and then even though malah bila kita bercerita soal istilah sebagai contoh phishing. Ada setengah orang tak faham phishing tu 10 kali sebut kali dia masih tak dapat gambaran. So kita buat, ada setengah orang dia macam aku takkan kena scam. No, everybody ada risk kena scam. Cuma level of scam tu macam mana. Mungkin yang biasa-biasa you tak kena, yang tinggi mungkin you kena. So konsep Jom Digital ni bila kita buat kempen anti scam ni, memang kita bagi semua kena scam dulu. Bagi dia orang rasa dulu. Okey. Itu adalah untuk memberi semua orang kata experience, dia sebenarnya pengalaman kena scam dulu baru orang tahu tapi macam basic mana. je lah kan. Tak adalah scam yang teruk-teruk. Cuma dia orang kata apa, kita jadikan audiens tu sebagai bahan presentation kita. Jadi lagi mudah engagement kita dengan dia orang. Baru dia mudah faham. Tentang orang kata apa scam dan juga segala-galanya ini, kita tahu sentiasa taktiknya itu berubah-ubah. Kita bila cakap tentang ini pun saya sendiri pun panas juga kadang-kadang terima panggilan
kadang-kadang telefon, kadang-kadang Betul. WhatsApp, messages dan sebagainya. Betul. Sekarang yang paling panas adalah di Telegram ya, Tuan. Jadi mungkin apa hari ini berkongsi tentang kita, dengan kita apakah taktik-taktik yang mungkin digunakan oleh scamming ini ataupun bagaimana? Okey, pertama sekali scam ni scam ni asal daripada penipuan lah kita kata kan. Jadi apa juga bentuk penipuan untuk mendapatkan sesuatu sama ada keuntungan dan sebagainya dalam bentuk duit dan sebagainya, itu adalah scam lah. Okey, kalau dulu scam orang berdepan. Betul. Dia pergi convince antara taktik scam dulu orang kata peguris dan menang dan sebagainya. Itu pun scam juga kan. Tapi sekarang ni dia dah melompat ke satu dunia baru, iaitu dunia cyber kan. Jadi ada satu lagi sebuah platform yang masih digunakan pakai, iaitu SMS. Pun digunakan sebagai untuk scam juga. Kalau dulu kita pernah dapat tahniah SIM card anda telah bla 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 semua Itu selalu kan. Itu selalu ya. Itu saya ingat daripada tahun awal 2000 hujung 90-an pun masih ada benda tu. And then orang kata apa, platform medium yang digunakan ni pelbagai ya. Jadi MO dia pun macam-macam. Okey, so dia bergantung kepada situasi semasa. Ini kebiasaan yang kita perhatikan apabila berlaku sesuatu tawaran, sesuatu kempen daripada pihak kerajaan dan sebagainya, dia orang akan tempik dia orang punya kempen ataupun dia orang punya scam punya MO tu menggunakan isu-isu semasa. Isu semasa ya. Contoh bantuan kerajaan itu. Cuma medium atau platform dia guna pakai pelbagai. Ada baik kita kalau sebelum ni kita kata phishing sebagai contoh sekarang dia ada vishing melalui voice panggilan. And then kita ada smishing melalui SMS, sama ada WhatsApp, Telegram ataupun SMS lah cuma kita terima kasih juga pada government apabila telah bekerjasama dengan pihak telco menyekat semua link-link melalui SMS. Yang tu dah tak ada. Kalau perasan sekarang kita sendiri nak hantar link by SMS pun susah. Dia akan blok benda tu sebab itu adalah petanda awal ataupun punca awal yang bagaimana phishing ke apa ke penipuan scam ni berlaku. Kalau dulu scam ni memang orang kata scammer ni dia bukan ada pengetahuan sangat dalam bidang IT ataupun teknologi dan sebagainya. Tugas dia sebagai askar, dia scam orang by phone, hantar saja SMS, buat iklan, itu saja. Another level nanti yang akan orang kata jalankan MO yang betul-betul scam tadi tu. Kalau perasan sebelum-sebelum ni kalau dia dapat panggilan lepas orang, dia akan pass kepada seorang lagi kan. Yang tu yang general ataupun yang atas pangkat atas dengan scam tersebut. Bukan main panjang rantaiannya tu Basha. Betul. Cik Najib tak, sebenarnya saya ni berminat nak tahu lebih lanjut lagi macam mana scammer sekarang ni menggunakan Telegram untuk target mangsa-mangsa ni. Mungkin Cik Faisal boleh terangkan sedikit orang kata cara macam mana dia guna Telegram untuk scam orang ni. Untuk platform Telegram ni dia ada dia hanya medium pertama kita kena faham. Tetapi scam yang selalu berlaku di Telegram pertama kalau sebelum ini adalah penipuan dipanggil menyamar sebagai kawan. Tetapi kaedah dia mungkin agak canggih sedikit, yang mana dia hijack akaun orang tu dulu. Dia tak pakai nombor lain, dia hijack dulu. That's why sometimes kita dengar ada akaun Telegram kena hijack. Lepas tu apabila dia dapat akaun tadi, apa dia nak buat? Segala kontak dalam tu dia akan mesej pinjam duit. Tapi persoalan dia sekarang, adakah aplikasi Telegram itu sendiri it's not very secure ataupun macam mana? So dari segi pengguna tu taktikal dia begini, taktikal dia apabila kita nak update ke, kita nak buat sesuatu terhadap kita punya platform-platform seperti Telegram dan sebagainya, dia akan ada kod pengesahan. Betul. Jadi kod pengesahan ni macam mana dia nak dapatkan? Itu persoalannya. Jadi untuk Telegram dia akan hantar pada Telegram. Baik. Kalau boleh saya nak tunjuk demo, saya boleh tunjuk demo. Okey, macam mana kita hijack Telegram tu? Ada demo juga, ada demo ni juga. Saya lah masa scam ni, saya berlaku jadi masa scam hari ni ya. Okey, sambil-sambil tu ini adalah orang kata apa? Sekadar demo saja, jangan masuk benda yang betul lah Jangan gundah-gulana ya, betul-betul scam. Lepas ni takut saya kata ni pula. Okey. Saya ada 2-3 phishing yang saya prepared untuk scam you all. Okay. Tapi ini dah shortcut pergi kepada Saya dah nervous Okey, nak pergi kepada Telegram dulu ya. Okey, saya minta kalau boleh you pakai phone, ibarat kata you scan QR. Saya pakai pun saya kat sini.
Okey, saya bagi you scan satu QR lah, senang. Sebab kalau kata nak hantar link ni, kan saya dapat nombor telefon pula. Okey, nanti kata kita berpakat pula. Okey, saya bagi satu QR, you scan QR ni. Saya buka QR code saya dulu ya, betul, Tuan. betul. Jadi nak kena scan lah ni. Ya. Yeah. So ni kita kena scan dulu. Dia simple aja. Okey, you scan. Macam nak guna phone you? Tak apa, kita Salihah paling dekat dengan Encik Faizal boleh. Okey. Okey, you scan QR ni. Okay. Alright, so saya akan tekan di sini. Okey. Tekan open je untuk yang you buka you punya. Open bantuan Metro Fulus. Tapi domain tu kita abaikan dulu. Saya tekan di sini. Okey, tekan yang ni, open je. Open je. So dia akan bawa pergi kepada satu laman web. You tengok dekat situ exactly macam Telegram. Betul, dia bawa saya ke satu laman bantuan laptop Rahmah. Kalau kita boleh Okey, exactly bantuan laptop Rahmah. Ini memang panas berkenaan tentang bantuan Rahmah baru-baru ini. Jadi betul yang tadi Tuan Faizal katakan, dia relatekan kepada isu-isu yang berkaitan semasa. Nampak di situ ya, laptop bantuan Rahmah. Tapi sebenarnya yang bahayanya dengan scam-scam macam ni, dia memang dia tak habis lagi ni. Dia tak habis lagi. Tak habis lagi. Target orang yang berkeperluan kan? Dia sebenarnya dia rambang, tapi bila sebut pasal bantuan ni, most of the people, kebanyakan orang akan benda free kan. So dia pokok pangkal dia beginilah. Terjadi sesuatu scam tu apabila dia ada beberapa teknik kita panggil social engineering dan sebagainya. Yang mana dia akan cuba scam, atau istilah kasarnya adalah pukau. Istilah pasar ni, pukau tu. Jadi macam mana nak memukau orang, terutama perempuan. Macam mana kita nak pukau perempuan untuk beli barang dekat shopping mall tu. Tawar dan menarik iklan itu dan sebagainya. Discount. Yeah. So it's a part of memukau secara digital lah ni. Yes. Okay, so sekarang kita dah tengok dah ada. Contoh you klik join group tadi. Okay, saya join group. Tak ada apa-apa ya. Tak ada apa-apa. Simulation demo je saja. Don't worry. Ini simulasi saja. Don't worry. Okay, kalau you perasan dekat sini, dia akan minta you punya phone number. Betul. Okay. Dia minta saya letakkan. Lepas bila you klik next, nanti dia akan minta password. Untuk you punya Telegram. Okay. Jadi melalui cara ini, scammer tu mendapatkan nombor telefon dan juga password. Dia sebenarnya password tak keluar lagi tau. Apabila you masuk nombor telefon, you klik next, dia akan sebenarnya, saya akan dapat maklumat tu. Okey. Okey. Kalau nak buat kita boleh try. Okey. Kita cuba. Tapi nombor telefon lain lah. You tak payah bagi nombor telefon betul. Okey, so nombor telefon letak je nombor phone number. Letak kat sini ya. Tapi ni dia minta dulu country kita Malaysia. Yes. Okey. So melalui cara Salihah buat so melalui cara ini kadang-kadang betul lah juga kita terfikir macam mana seseorang tu boleh contohnya keluarkan duit daripada bank account seseorang tu kerana menggunakan TAC dan sebagainya. Daripada pihak bank pun dah ada security features yang memerlukan inilah pengesahan dan sebagainya. So ini sebenarnya antara salah satu cara scammers tu mendapatkan nombor TAC daripada TAC ni dia ada dua cara. Pertama, cara begini orang boleh counter, orang boleh block dia. Satu lagi, dia scam untuk download app. Dia panggil scam APK. Apabila kita download app yang diberi, yang mana app tu adalah app, kita panggil app jahat lah, malicious app. So app ni apabila you install, dia kita bila install apa-apa aplikasi dalam handphone kita, dia akan minta permission, betul tak? Betul. Permission untuk contact number itu ini dan sebagainya. Kita ni kalau dah contohlah benda tu bantuan macam ni lah contoh dia minta install app, you pun nak benda free ni kan, you pun yes semua. Dalam yes you tak perasan you dah bagi satu permission terhadap SMS. Bukan sekadar dia boleh akses untuk baca, dia boleh akses untuk semua. So secara kita tak sedar kita sebenarnya dah bagi akses kepada SMS. So TAC number tadi dia boleh baca dah. So bila you dah install app umpama Mate, kebanyakan sebelum ni banyak yang kena aplikasi pembantu rumah. Dia dah install dan sebagainya, lepas tu dia buat booking. Dia buat booking sampai satu stage, booking tu dia suruh bayar. So dia pun bayar, masuklah klik FPX bank, Maybank ke apa ke semua kan. So bila dia dah masuk ke laman tu, username,
Lepas tu masuk password. Sebenarnya kalau perasan dekat bank, kalau kita masuk login, username dengan password adalah page yang berbeza. Page yang berbeza, betul. Tetapi dia membuat yang sama. Tapi orang ni tak perasan tau. Dia masuk username, dia masuk password. Betul. Okey, maksudnya orang tu dah dapat username, dia dah dapat password. Itu adalah phishing sebenarnya. Okey. Kemudian, tapi Tuan sebut phishing tu berkali-kali tu, istilahnya sebenarnya itu boleh mungkin kongsi dengan kita. sekejap lagi saya kongsikan. Baik, jadi bila phishing tadi tu, bila saya dah login dekat web, saya dah dapat masuk username, password, dah masuk account you. Tapi saya tak boleh buat transaction lagi. Okey. So, saya akan request TSC. Sekarang ni permission SMS you dah bagi dekat saya. Saya boleh baca tak SMS you? Automatik duit tu hilang tanpa you sedar. Okey. Ini yang paling bahaya. Begitu pantas begitu ya. So macam tadi, ini berbalik saya dah kepada masukkan, berbalik kepada ini. Saya dah masukkan nombor telefonnya di sini. Okey, you klik next. See next ya. So bila you next, saya akan dapat nombor telefon you dekat sini. Okey, dan kalau kata nombor tu betul, you akan dapat OTP. Betul. OTP tu sebenarnya bukan daripada Telegram ke apa ke tidak, you tak keluar lagi tau. Sebenarnya saya dekat sini dah dapat nombor telefon you, saya akan request dekat Telegram untuk tukar password. Okey. So, bila saya dapat tu, immediately saya dapat. Sebagai contoh, you masuk nombor tadi adalah 0113179130. Bukan nombor yang betul Bukan nombor yang betul. Ini nombor samaran. Okey, ini nombor lolok. Jadi saya terus masuk, nampak dia keluar OTP pula kan. So saya dekat sini akan masuk nombor telefon dekat Telegram untuk request OTP. You akan dapat OTP tu kan hantar kepada nombor telefon you. You pun key in dekat situ. Masukkan. Sedangkan ini masih phishing lagi. OTP tu pun saya dapat juga. So saya boleh tukar tak dekat sini. Okey. Sekarang kita dah tahu dah antara taktik ataupun macam mana laman web yang fake digunakan untuk mencuri lah information. Sekarang ni kita nak bagi mungkin sedikit nasihat ataupun panduan kepada orang ramai di luar sana, bagaimana antara cara-cara untuk kita nak identify ciri-ciri satu laman web yang inilah laman web yang phishing ni. Okey, pertama sekali lah macam kita kata pertama sekali, kalau nak elak, bukanlah kita kata nak elak 100%, tapi cara-cara yang kita nak kena pasti, kita panggil red flag. Jangan mudah terpukau. Sebab pukau ni adalah satu teknik dalam dunia IT atau cyber security ni, kita panggil social engineering. Dia akan ada elemen visual, dia akan ada elemen pergerakan visual dekat belakang, audio dan sebagainya. So semua digabungkan untuk memukau kita. Okey, melalui video, melalui iklan. Sebagai contohlah, iklan dekat Facebook, dekat mana-mana you tengok tu, too good to be true tu memang tolak tepi. Terlalu indah dekat terlalu orang kata apa, indah kabar daripada rupa tu tak payahlah. Kan? Lepas tu kalau kata contoh, sebagai contoh bagaimana taktik yang dipakai, contoh pelaburan, scam pelaburan. Dia letaklah istilah-istilah Islamik, umpama kata syariah lah, ikon semua, letak pula gambar ustaz mana dia pakai, tak tahulah, dengan jubah, dengan apa semua dia letak dekat situ. Yang ni semua adalah untuk mengaburi mata. Itu salah satu cara memukau juga sebenarnya. Belum cerita pasal pakai phone call lagi, macam Macau scam yang sebagai spoof authorities. Yang tu pun sama. Itu kalau saya dapat, saya okay, thank you, bye. Okey, kita punya advice simple. Pertama, jangan klik sebarang link macam tadi. Kalau saya hantar link ke scan QR ke sama je. Jangan klik sebarang link yang kita tak tahu daripada mana sumbernya. Okey, sebab sekarang ni domain tu pun kita boleh samakan. Okey, nanti kita buat satu lagi. Jadi kita nak kena sambung lagi di episod yang datang juga. Okey, so jadi bila pertama kita kata jangan klik sebarang link. Kedua, sentiasa semak balik. Contoh kalau dia call daripada contoh daripada lembaga hasil, daripada balai polis mana-mana dan sebagainya. So semak balik. You letak dulu phone call, you call balik nombor, jangan call nombor tu. Nombor yang rasmi lah, nombor yang rasmi, buatlah Google. Sebab sebelum ni ada satu teknik dia panggil spoof call. Okey, spoof call, spoof ID caller ni, kita boleh tukar nombor telefon. Maksudnya kalau saya kata saya nak buat panggilan daripada balai polis, contoh KL. So saya boleh tukar nombor tu memang nombor telefon betul. So you akan dapat nombor telefon tu betul. Even you call balik, dia akan pergi nombor yang betul. Dia tak akan pergi kepada scammer. Jadi scammer ni sebenarnya benda yang kita dengar begitu indah kabar dari rupa ataupun too good to be true ni, janganlah percaya. Yang pastinya setiap hari, setiap pagi kadang-kadang kita terima link yang berbeza-beza, bertelefon, di email dan sebagainya. Jangan cepat-cepat ataupun mudah nak tekan je dapat duit percuma. Tidak, tiada benda yang percuma. Yang penting juga Salihah, jangan cepat panik, terutama kalau yang telefon yang cakap bank anda
bank account anda telah disekat dan sebagainya. Macam yang Encik Faizal sebutkan tadi, telefon balik nombor rasmi bank ataupun LHDN ataupun apa-apa. Okey, kita dah sampai ke penghujung rancangan kita pada hari ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Encik Faizal. Menarik pada hari ini. Ya, dan seperti biasa, untuk ingatkan anda untuk sebarang maklum malas dan juga idea anda boleh hantarkan kepada kami di email akmbernama.tv@gmail.com. Bye. Saya Paish Rahim, jaga diri, jaga kesihatan semua. Bye.